Talun, hari ini kita akan menyertai firman di Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Penyembuhan dua orang buta. Mari kita datang berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa supaya kami dapat lebih mengenali akan firman-Mu. Lebih mengenali Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan jiwa kami. Oh Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa semoga Roh Kudus bekerja di antara kami. Ampunlah dosa kami dan bantulah kami lebih dekati kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersama. Amin. Saudara-saudari, penyembuhan dua orang buta oleh Yesus Kristus dalam masa menerukai Matius bab 9 ayat 27 sampai 31, kita juga akan menggunakan menerukai komentari Matthew di dalam Wesleyan Traditions. Saudara-saudari, mari kita baca firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya, dia di situ. Dua orang buta mengikutnya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakanlah kamu bahwa aku dapat melakukannya." Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Kemudian Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka terbukalah mata mereka. Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan menyebarkan berita tentang Yesus ke seluruh daerah itu. Kemudian dia mencamah mata mereka dan berkata, "Menurut iman jadikanlah kepadamu." Dan penglihatan mereka pulih. Yesus memperingatkan mereka dengan tegas, pastikan tiada ada yang tahu tentang hal ini. Tetapi mereka pergi dan menyebarkan berita tentang dia ke seluruh daerah itu. Di sebalik teks, empat lagi mukjizat Yesus. Bab 9 ayat 18 sampai 34. Matius mengakhiri panel naratif ini dan kumpulan ketiga kisah-kisah mukjizat. Dua yang pertama adalah saling berkaitan di mana kisah Yesus membangkitkan anak perempuan pemimpin sinagog, mengkeliling kisah wanita yang mengalami perdarahan. Dalam cerita-cerita ini, Yesus sekali lagi melanggar peraturan kesucian dan bukannya tercemar. Dia menyemborkan mereka yang dianggap najis dengan sentuhannya. Sekali lagi kekudusan Yesus bekerja keluar dan tidak dicemari oleh apa yang najis. Ini adalah case apabila dia berkongsi meja dengan orang berdosa dan pembungkuk cukai yang secara upacara tidak suci. Dalam dua kisah terakhir, Yesus menyemburkan dua orang buta dan membebaskan seorang lelaki bisut yang dilasut syaitan. Sesungguhnya, perasingan sedang berakhir kerana kuasa suci dan penyucian Papa Sugawi sedang bekerja melalui anaknya yang diurapi untuk pemulihan mereka yang terbuang. Apabila Yesus meninggalkan kawasan rumah pemimpin Saumaang, dua orang buta mengikutnya sambil berseru, "Kasihanilah kami, anak Daud." Ini mengingatkan kita kepada dua orang yang dirasuk roh jahat dalam bab 8 ayat 28 yang keluar untuk menemui Yesus. Tetapi orang-orang buta ini tidak melihatnya sebagai ancaman. Berbeza dengan bab 8 ayat 29. Sebab orang yang menganggap Yesus sebagai ancaman adalah Satan. Bukanlah orang yang sendiri, tetapi orang yang sudah dirasuk Satan. Dan Satan di sini, iblis di sini yang mengerasakan Yesus adalah ancaman. Tetapi orang buta ini anggap Yesus adalah boleh memulihkan dia. Yesus Kristus sebaliknya sebagai penyembur yang penuh belas kasihan. Untuk kecenderungan Matius menggandarkan watak-watak. Dalam teks, frasa anak Daud muncul 10 kali dalam Injil Matius, jauh lebih daripada Injil yang lain. Penulis Injil adalah satu-satunya yang menggunakan frasa anak Daud dalam Injil Matius. Frasa anak Daud dalam ayat pembukaan Matius
Dia menggenap pasti Yesus sebagai Mesias anak Daud dalam Matius bab 1 ayat 1. Dalam kesusatan perjanjian lama dan Second Temple, anak tu anak Daud adalah Mesias yang akan memenuhi janji-janji yang dibuat kepada Daud. Janji tentang dinasti dilajar yang kekal. Di kepalanya sebagai seorang raja dari Bani Daud. Lamai Nabi yang bercakap tentang pemulihan selepas pengasingan Babylon menyebut Raja Daud sebagai seorang yang akan memerintahkan dengan keadilan dan menguasai Israel yang dipulihkan dengan bait suci yang dibina semula. Dalam Majmur Salomon, teks yang bertarikh pertengahan abad pertama sebelum Masihi, anak Daud akan memulakan pemerintahan melalui kekerasan. Ini adalah tulisan orang Yahudi, bukan sebahagian daripada kitab suci, tetapi itu akan membantu kita memahami latar belakang pemikiran orang Yahudi. Dia akan menghancurkan pemerintah-pemerintah yang tidak benar, menyucikan Yerusalem dari orang-orang bukan Yahudi dan mengusir orang-orang berdosa dari warisan. Kesusatraan Yahudi kemudian. Dalam kesusatraan Yahudi yang lebih kemudian, seperti Mazmur Solomon, pemerintah anak Daud mengambil dimensi eskatolikar, iaitu masa zaman akhir dan universal yang tidak temui dalam nabi-nabi. Saudara-saudari, dalam 4 kejadian, Matius mengkaitkan anak Daud dengan belas kasihan. Mereka memerlukan memanggilnya anak Daud, memohon agar dia mengasihani mereka. Ramai orang Yahudi termasuk murid-murid Yesus sendiri percaya bahawa Mesias akan memerintah melalui kekuatan ketenteraan, adalah seorang Mesias yang politik seperti yang digambarkan dalam Mazmur Solomon. Tetapi dalam Injil, Yesus melaksanakan panggilan mesianiknya melalui penderitaan dan kematian. Yesus datang bukan menjadi raja. Yesus datang raja secara duniawi. Dia bukan menjadi seorang pemimpin tentera, tetapi Yesus mau mati untuk dosa manusia, mendamaikan hubungan manusia dengan Tuhan. Yesus menerima penderitaan dan kematian. Mereka yang memerlukan penyembuhan Melayu kepada belas kasihan Yesus itu untuk pembebasan mereka, bukan kepada kemampuannya untuk menggulingkan orang-orang Roma, musuh Israel. Bagi orang Yahudi pada zaman bait suci yang kedua, Yesus mewujudkan pesan khotbah di bukit dengan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang amat memerlukannya. Mesias adalah anak Daud, adalah orang yang menyembuhkan orang buta dan memulihkan pertuturan orang bisu. Ini adalah kerja belas kasihan Mesias seperti yang akan ditegaskan oleh Yesus sendiri dalam bab 11 ayat ke-5. Sesetengah mencanangkan bahawa hubungan antara Yesus menyembuhkan sebagai anak Daud berasal daripada tradisi Yahudi di mana Salomo digambarkan sebagai penyembur. Tetapi Matius tidak menghubungkan Yesus dengan Salomo dengan cara ini. Sebaliknya, Yesus sebagai Mesias ada seorang yang memerintah atas dosa, ketidakbunian dan penyakit yang jelas dalam Matius bab 8 dan 9. Perkara-perkara ini serta pengaruh iblis merupakan musuh utama Israel dan merupakan kutukan perjanjian perasingan. Penyembuhan, penyucian dan pembebasan yang dilakukan oleh Mesias anak Daud memulakan kepulangan dari perasingan sekali lagi untuk selamanya. Menurut Wright, tindakan-tindakan ini mentandakan permulaan era yang baru. Yesus kemudian memasuki rumah, berkemungkinan rumahnya sendiri di Covenant, dan bertanya kepada orang-orang buta itu, jikalau mereka percaya bahawa dia mampu menyembuhkan mereka, yang mana mereka menjawab dengan tegas, "Ya Tuhan." Seorang ini sekali lagi menekankan keperluan iman untuk Yesus menyembuhkan. Jelas pada beberapa tempat. Lihat bab 8 ayat 10, bab 9 ayat 2, bab 22 ayat 2, bab 8 ayat 10, bab 9 ayat 9, bab 9 ayat 2 dan 22 dan bab 15 ayat 28 untuk contoh-contoh keperluan iman dalam penyembuhan. Selepas Yesus menyentuh mata mereka, dia gegarkan iman mereka. Menurut imanmu, biarlah terjadi kepadamu.
Bagi orang Yahudi, kebutaan dikaitkan dengan ketidaksucian. Dalam Imaman 21 ayat 20, seorang lelaki yang buta dilalang menjadi imam. Dan di Kuanlam, orang buta dilalang memasuki bait suci Yahweh selama mereka hidup. Agar kota itu sendiri tidak menjadi najis. Apabila Yesus kemudiannya memasuki bait suci sebagai Mesias Yahweh dan menyembuhkan orang buta dan orang lumpuh. Kuasa penyembuhan Yesus bukan saja menyembuhkan tetapi juga memulihkan. Dalam petikan ini, Yesus melakukan penyembuhan secara rahsia. Tetapi dalam konteks keseluruhan naratif Matius, Yesus sebagai Mesias mempersihkan yang tidak suci melalui penyembuhan. Menjadikan mereka kudus dan untul, sama seperti Bapa mereka yang di surga. Yesaya bab 35 ayat 5 sampai 6 adalah latar belakang kedua-dua cerita ini dan yang berikutnya. Matius bab 9 ayat 32 sampai 34. Yesaya bab 35 menggambarkan kerja Yahweh apabila dia membebaskan Israel dari tawanan Babylon. Dia akan membina rempur raya yang dipanggil jalan kekudusan. Orang najis tidak akan melaluinya. Di jalan raya ini, mata orang buta akan dibuka dan telinga orang tuli akan dibuka dan lidah orang bisu akan bersorak-sarai. Yesus menggenapi janji Isaiah untuk menegakkan kekudusannya sekalam pada masa ini, berbanding dengan masa yang tidak ditentukan pada masa hadapan dalam kehidupan mereka yang telah dianggap najis oleh pihak berkuasa. Franz mencatatkan bahawa penyembuhan di rumahnya menyediakan suasana peribadi yang memungkinkan Yesus untuk cuba merahsiakan penyembuhan mereka. Dan dia memerintahkan lelaki-lelaki ini untuk merahsiakan dalam ayat yang ke-30. Tetapi mereka menyembarkan. Perkataan yang Matius gunakan untuk memperikatkan mereka dengan tegas. Impere pa mai. Hanya muncul di sini dalam Matius, lihat Markus bab 1 ayat 43. Dan mungkin berasal daripada pemahaman mereka tentang anti Yesus. Dia adalah Mesias anak Daud. Jadi Yesus bagaimanapun dia ingin melahsiakan kebenaran ini buat sementara waktu. Apabila mereka menerima penglihatan mereka, Yesus memerintah mereka untuk tidak memberitahu kepada siapa pun tentang hal ini. Tetapi mereka tidak mematuhi dan menyebarkan perintah tentang India ke seluruh wilayah ini. Saudara-saudari, Yesus Kristus ada masa dia. Dia ada kala dia mau muncul kepada orang ramai untuk diberitahu orang ramai. Ada masa Tuhan tidak mengharangkan bahawa orang ramai muncul semula dalam ayat 32 kerana berita terus tersebar yang telah berlaku sejak awal. Jadi orang ramai muncul semula. Banyak orang akan datang kepada Kristus supaya mereka disembuh. Dari teks, tempat kisah ini mengulangi message Matius dalam dua bab ini. Kuasa penyembuhan dan penyucian Yesus Mesias sepatutnya memulihkan orang terbuang dan terpinggir. Sama ada dia adalah orang kusta yang terpencil, pemuka cukai yang dibenci, atau wanita yang tertindas, Yesus menyatakan kasih papar yang tidak bersyarat melalui sentuhan penyuciannya terhadap orang kusta. Yesus menunjukkan kasih papa melalui persekutuan meja dengan pembuku cukai. Yesus menyatakan kasih papa melalui pemulihan wanita. Saudara-saudari, satu lagi tema yang konsisten adalah keperluan iman untuk menerima apa yang Yesus Kristus tawarkan. Dalam komuniti iman kita sendiri adalah penting untuk kita sentiasa ingat bahawa Yesus yang ditinggalkan melalui Roh-Nya masih menyembuhkan dan menyucikan hal ini. Dalam beberapa kes membawa kepada penyembuhan emosi dan fizikal sepenuhnya bagi individu. Walau bagaimanapun, sesetengah orang Kristian merasakan keperluan untuk menjelaskan mengapa terhadap mereka yang tidak disembuhkan, menggunakan alasan yang menyakitkan. Sebagai contoh, bahawa pemohon tidak mempunyai iman yang mencukupi. Apabila berdoa untuk orang yang sakit, tanggungjawab kita adalah untuk melakukan tempat itu. Berdoa untuk orang yang sakit. Kita perlu mentinggalkan penyembuhan kepada Tuhan pada masa dan caranya sendiri. Jadi mungkin Tuhan akan menyembuhkan kita. Mungkin Tuhan menyembuhkan kita bukan dengan cara dan juga masa kita sendiri.
Tetapi Tuhan memang ada rencananya. Tuhan akan menyediakan sesuatu yang paling baik untuk kita. Walaupun kita mungkin tidak faham. Tapi apakah tanggung jawab kita? Apabila kita sakit, marilah kita berdoa dengan hati yang murni. Dan kita menunggu supaya kita mau lebih kenal akan masa cara dan juga apakah sebab di belakangnya. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami puji syukur atas berat kasihan Yesus. Apabila kami mengalami kesakitan, apabila kami mengalami kesusahan, Tuhan tetap mau membantu dan menolong dan mempimpin kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberi pelihatan rohani kami. Apabila kami sakit, kami menyerah diri kepada Tuhan. Dan hal ini baik orang yang memerlukan penyembuhan dari segi fizikal, dari segi psikologi dan juga dari segi hati dan roh. Oh Tuhan Bapa di surga, utuslah kami menjadi seorang berkat kepada lebih banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus kami doa bersama. Amin. Marilah kita terus untuk merenung firman Tuhan sepanjang hari dan kita jumpa lagi.